Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita menyambung sesi perkongsian kita untuk satu ilmu yang kita anggap sangat utama bagi orang-orang yang ingin berkecimpung ataupun bagi sesiapa sahaja yang nak mendalami penghayatan dan juga pengetahuan terhadap Al-Quran. Jadi perkongsian kita ni adalah perkongsian bagi satu ilmu yang dipanggil sebagai Ulum Al-Quran yang diambil daripada kitab karangan Imam As-Suyuti, iaitu Mukhtasar Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Jadi pada hari ini kita sambung lagi di tempat yang kita berhenti hari itu, iaitu kebaikan untuk kita memperelokkan suara ketika membaca Al-Quran. ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان محمد بن حبان توفي 354 هجري وغيره زينوا القرآن بأصواتكم, dan disunatkan kita memperelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi memperelokkan suara ni dia terdiri daripada dua perkara lah. Satu, yang pertama kita sebut sebagai tajwid. Tahsin as-saut, zayyinul Quran bi aswatikum ni, ulama tafsir sebenarnya adalah tajwid tu sendiri. Bila kita boleh membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat, itu bermakna kita telah menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Kan, contohlah kalau kita baca wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Okey. Jadi kalau kita boleh baca macam tu, makna kata kita telah menghiasi Al-Quran itu dengan suara kita. Sebab apa? Sebab kita mengikut hukum tajwid yang ada tu. Wa minan, kita tahan. Okey, situ memang ada kita sebut sebagai idgham. Yang kita masukkan bunyi fathah nun itu ke dalam nun disebabkan alif lam di situ adalah alif lam syamsiyah. Jadi kita panggil wajibul ghunnah di situ. Wa minan nasi may, di situ idgham ma'al ghunnah. Yu'jibuka qawluhu, kita bagi panjang. Situ dua harakat disebabkan ada maksilah qasirah. Fil hayatid dunya. Fil haya, haya itu adalah mad asli, dan dunya itu adalah izhar mutlak. Bila izhar mutlak kita sebut secara tanpa ada dengung, iaitu dunya. Dunya. Okay, jadi kalau kita boleh sebut dah dengan tajwid itu, dikira sebagai telah menghiasi lah bacaan itu. Adapun kalau satu lagi punya pandangan, dia mengatakan bahawasanya bukan hanya sekadar tajwid, tapi Al-Quran ini perlu dilagukan, dibacakan dengan lagu. Dan bila kita sebut lagu ni, maksudnya dia ni adalah bukannya dengan alat muzik tak. Maksudnya dengan melodi, irama. Dia ada melodi dan irama yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai al-maqam ataupun al-maqamat secara banyak ataupun jamak. Jadi al-maqamat ni ada banyak.
Macam-macam boleh dibuat di sudut al-maqamat ni. Cuma yang asas dia ada 7 lah. Asas tu ada 7. Yang selalu kita sebut Rost, Sikah, Nahawan, Sabah, Hijaz, Jiharkah, lagi satu Bayati. Jadi yang ni adalah semua adalah 7 ni adalah asas kepada yang kita sebut sebagai maqamat untuk membaca Al-Quran yang diasaskan oleh orang Islam di seluruh pelosok dunia lah. Jadi semua yang 7-7 tu dia ada origin daripada negara-negara yang berbeza lah. Macam Sabah dan Hijaz ni dia memang datang daripada kawasan Tanah Arab lah. Sikah pun datang daripada kawasan Tanah Arab. Tetapi Nahawan ataupun Bayati, dia ni berasal daripada Iran, Iraq, dan seterusnya lah. Jiharkah berasal daripada India, Jiharkah ni. Dan juga pecahan-pecahan pada Jiharkah tu dia datang pada negara-negara yang pernah dijajah oleh Rom. Contoh dia Syria, Libya, dan banyak lagi lah. Ros datang daripada, kalau tak salah saya, daripada Parsi juga, daripada Iran. Dan yang lain-lain tu maqamat yang banyak lagi tu, yang macam-macam lagi. Adalah macam-macam, ada yang disebut sebagai Rakabi, ada yang disebut sebagai Harabi, Hirabi ataupun Maqamul Hirab rasanya. Ada yang disebut sebagai Al-Husaini, Bayati Al-Husaini, ada yang disebut sebagai Al-Kurdi. Jadi yang tu semua tu adalah pecahan daripada 7 ni lah sebenarnya. Maqam Al-Ajam, Maqamul Ajam tu sebenarnya adalah pecahan pada Jiharkah. Okey, jadi itulah kita boleh baca Quran ni dengan dua cara, dengan tanpa maqamat, iaitu dengan bertajwid, ataupun sama ada bertajwid dan ditambah maqamat. Adapun kalau dibaca Quran itu dengan maqamat sahaja tanpa dijaga tajwid dia, maka itu dikira salah lah. Sebab apa? Sebab tajwid tu yang nombor satu dia. Okay? Jadi disunatkan juga, dia kata wa yusannu, sambunglah. Wa yusannu juga kat sini. Wa yusannu ikhfa'u sawti 'inda al-qira'ati. Tak, bukan. Bukan wa yusannu, silap. Okey, terus baca, sambung. Wa ikhfa'u sawti 'inda al-qira'ati afdal. Okey, afdalu. Jadi dia kata menghaluskan atau meringankan ataupun merendahkan suara ketika membaca Al-Quran ini lebih baik. Haitsu khafa riya, sekiranya ditakut daripada bacaan kita tu akan datangnya perasaan riak. Riak ni maksud apa? Riak ni makna dia adalah kita buat sesuatu ibadah kerana kita ni nak menampakkan ibadah tersebut kepada orang. Okey, riak datang daripada perkataan ra'a, yara, melihat. Okey, jadi kita nak memperlihatkan amalan kita kepada manusia. Jadi itu dipanggil riya. Jadi amal-amal yang kita khawatiri sekiranya kalau kita buat tu, kita akan mula rasa macam nak bagi orang tengok kata kita buat benda tu. Kalau ada rasa macam itu, maka kita kena elak daripada kita mendedahkan ibadah tersebut kepada orang. Jadi bacaan Al-Quran ni macam itulah. Bila kita baca secara perlahan, siapa pun tak dengar bacaan kita. Jadi orang pun tak tahu kita baca Quran, dan orang pun tak tahu juga kita bacaan kita ni sebenarnya suara kita sedap.
Jadi kita tidak terdedah kepada sesuatu perkara yang bahaya, iaitu menjadikan kita punya tumpuan tu adalah pada pujian manusia. Okay. Setengah orang baca Quran, dia baca sedap-sedap, dan kemudian setelah dia habis baca tu, dia menunggu-nunggu orang datang kepada dia dan sebut kepada dia, oh sedap baca tadi, ush, tak pernah dengar, hebat. Dia menunggu-nunggu manusia ataupun orang-orang main kepada dia dan sebut perkara tersebut. Jadi kalau kita ada perasaan menunggu-nunggu tu, iaitu kena cepat-cepat segeralah kita buang, sebab dia itu akan merosakkan amal dan juga merosakkan kita sebagai individu lah. Dia merosakkan kita sebagai individu, dia menjadikan kita sentiasa berharap kepada pujian manusia. Au ta'azza. Okay, ta'azza musalluna au niyamun bijahrihi. Okay, ataupun kadang-kadang kita baca kuat dalam waktu yang tak sesuai, iaitu waktu orang ramai tengah sembahyang sunat ke, okay, ataupun waktu ada orang yang sedang solat di sebelah kita, ataupun ada orang yang sedang berehat, sedang tidur pada waktu malam dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni kita nak buka dia kuat-kuat, bukannya semua waktu tu bagus. Kita ni kadang-kadang kita kata Quran tak apa, setiap waktu kita boleh buka bagi kuat. Tak. Al-Quran ni dia tak boleh buka kuat ataupun baca kuat sehingga dia mengganggu orang. Pelik kalau kita kata apa orang nak rasa terganggu dengan Quran pula. Bukan orang rasa terganggu dengan Quran. Aktiviti manusia ni dia ada macam-macam. Jadi kita tak boleh mengganggu aktiviti manusia tu hanya kerana kita nak pasang Al-Quran pada waktu yang tak sesuai. Itu maksudnya. Jadi contohnya macam kedai makan. Kedai makan tak boleh pasang Al-Quran. Ulama larang pasang Al-Quran di kedai makan. Dan juga pasang Al-Quran contohnya di tempat-tempat keramaian. Contohnya macam di situ kita ada, kita kata macam kedai lah, kedai jual barang dan sebagainya kan. Tempat tu adalah kita kata macam pasar. Maksudnya orang akan bercakap-cakap, orang akan bercakap untuk pamerkan barang dia dan sebagainya. Jadi itu dilarang untuk kita baca Quran di tempat yang macam tu. Lagi di kawasan yang berdekatan dengan tandas, tak boleh pasang Quran. Lagi pada waktu yang memang kita tahu pada waktu tu kebiasaannya orang berehat, tak boleh pasang Quran. Pada waktu tu kita tahu orang tidur, orang makan, orang sedang bersiap-siap, nak mandi dan sebagainya. Pada waktu tersebut tak boleh pasang Quran, tak boleh baca Quran derah-derah, baca kuat-kuat tak boleh. Sebab dia mengganggu aktiviti orang ramai. Okey, jadi dia sebut di sini tak boleh lah, pada waktu ketika tu tak boleh. Wal jahru afdalu fi ghairi dhalik, dan kita membaca Quran secara kuat ni baik di selain perkara-perkara yang mengganggu orang ramai tadi, mengganggu orang di sekitar kita lah. Li'anna al-amala fihi akthar, kerana ramai orang telah melakukan perkara tersebut lah daripada kalangan sahabat dan sebagainya. Mereka membaca Quran dengan kuat pada waktu yang sesuai. Wali'anna fa'idatahu tata'adda ila sami'in, kerana faedah Al-Quran itu akan pergi kepada orang-orang yang mendengar juga. Kalau kita baca kuat, faedah bacaan kita tu bukan kita seorang saja dapat, orang yang mendengar pun dapat juga, dapat pahala juga. Pahala dan juga dapat, kalau dia tadabbur makna, dia dapat lah. Kita tengok kesesuaian lah. Pada yang waktu yang sesuai untuk baca kuat, contoh dia macam
kita kata majlis tu memang majlis Al-Quran. Majlis Al-Quran ataupun memang pada tu adalah pengajian Al-Quran. Ataupun kita sebut pada ketika tu memang selalunya orang take time untuk mendengar Al-Quran. Kadang-kadang ada setengah-setengah pejabat dia take time masa masuk awal pagi tu. Okay, so start 7.30 sampailah pukul 8.30 ke dia akan pasang Quran untuk orang dengar dan sebagainya. Jadi kalau kebiasaannya dah biasa macam tu, maka tak ada masalah, boleh dengar lah. Dengarlah Quran itu berulang-ulang kali pada ketika tu apabila tidak ada gangguan pada orang ramai. Okay, wal qira'atu fil mushafi afdalu min al-qira'ati min hifzihi, dan membaca melalui mushaf itu lebih baik daripada membaca secara hafazan. Lianna an-nazara fihi ibadatun matlubatun, kerana melihat kepada Quran itu juga adalah satu ibadah yang dituntut. Jadi macam mana kita diminta untuk baca Quran, kita juga diminta untuk melihat Quran. Jadi orang yang nak baca banyak-banyak ni bukannya untuk hafazan, boleh baca melalui mushaf, tengoklah mushaf, tak rugi pun. Cuma mushaf ni dia lebih baik sebab apa? Sebab dia ada kita kata adab dia lah. Kena ikut adab dia lah. Adab dia itu kena dalam keadaan pakaian yang bersih. Lepas tu ada wudu. Tu duduk di tempat yang tenang, menghadap kiblat sebagainya lah. Wa yukrahu qat'ul qira'ati limukalamati ahad, dan makruh untuk kita berhenti membaca kerana kita nak sembang dengan orang. Tengah duk baca ni. Wattaba'u ma tatlu syaitinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Berhenti lepas tu pergi sembang kawan. Kan? Tak boleh dia hukum dia makruh. Wa yukrahu aidan ad-dhahik, dan makruh juga kalau kita gelak. Tengok baca Quran, tengok kawan buat benda apa, lawak, ataupun sambil baca Quran sambil tengok Maharaja lawak. Kan? Baca Quran, TV duk on, Maharaja lawak. Ataupun sambil duk main phone, tengok Maharaja lawak. Sambil baca Quran, sambil duk gelak. Tak boleh. Wal abath, ataupun buat perkara yang abath. Abath ni maksudnya duk tak diam buat perkara yang sebenarnya tak ada tujuan pun. Perkara yang tidak ada tujuan. Contoh dia macam mana? Al-abath ni. Tengah duk baca Quran, duk loncat. Loncat. Lompat. Tengah baca Quran, dia duk lompat, buat bintang, lompat bintang. Kan? Ataupun tengah baca Quran, dia duk pusing. Pusing. Ataupun tengah baca Quran, main janggut. Kalau lelaki kalau perempuan tengah baca Quran, duk berbetul tudung. Ataupun tengah baca Quran, suka main pen. Ni pun satu kak. Setengah orang dia kalau pegang pen, dia tak boleh duduk sengap. Dia pegang, dia tekan, tolak. Duk bunyi, ketak. Itu panggil al-abath. Jadi baca Quran ni dia kena fokus, dia tak boleh duk buat aktiviti lain yang tidak ada tujuan. Wan nazar ila ma yulhi, dan makruh juga wan nazaru ila ma yulhi, makruh untuk kita sambil baca Quran tu kita tengok perkara yang melalaikan otak kita daripada baca Quran. Makruh lah. Contoh dia tengah baca Quran, tengok Shopee. Tengah baca Quran, dia bukan dia dengar baca Quran, dia tengah baca. Dia tengah baca tu, sambil dia baca tu tengok Shopee. Nak beli apa kan? Ataupun tengok apa benda TikTok, apa benda kan. Benda tu duduk jalan, tengok reel YouTube ke apa. Dia tengok baca Quran.
Jadi hukum dia makruh bukannya haram, makruh. Wala yajuzu qira'atul Quran. Tapi kalau kata benda yang kita tengok tadi tu ataupun benda yang melalaikan ataupun tadi tu kan, dia menyebabkan kita boleh baca salah. Kita baca-baca memang salah pun. Orang dengar pun ni baca pelik. Sebab apa? Sebab otak tak fokus. Baca jadi silap. Yang tu bukan makruh kan, yang tu haram. Yang tu jadi benda tu jadi haram sebab dia menyebabkan salah pada bacaan. Wala yajuzu qira'atul Qur'ani bil ajamiyah mutlaqan, dan tak boleh baca Quran dengan bahasa-bahasa selain berdarab. Baca bahasa Melayu ke, baca Quran bahasa Korea ke, tak boleh, salah. Sawa'un ahsan al-arabiyyah am la. Sama ada dia tu pandai baca dalam bahasa Arab ataupun tidak, itu tidaklah makna. Maksudnya kalau orang tu pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab ke, dia mesti baca Quran dalam bahasa Arab juga. Fi salati am kharijiha, sama ada dalam sembahyang ataupun luar dia. Tak boleh walaupun luar sembahyang pun kita tak boleh baca Al-Quran itu dalam bahasa Melayu contohnya, kan. Alif lam mim, itulah kitab yang tiada keraguan padanya. Tak boleh buat itu. Ini baca dalam bahasa Melayu tapi baca lagu, kan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak boleh tu. Kalau baca bahasa Melayu, baca dengan lagu semua, yang tajwid semua duk dah, pun tak boleh juga. Hukum dia haram. Wala tajuz ni maksudnya haram lah. Wala tajuz, wala yajuz, maksudnya haram. Memang tak boleh. Wala tajuzul qira'atu bisyadhi. Tidak boleh juga baca dengan bacaan yang syadh. Riwayat yang syadh. Syadh ni maksud dia riwayat itu datang daripada orang yang fiqh, yang boleh dipercayai, fiqh. Tapi dia seorang saja yang baca macam tu. Makna tak lari, okey. Riwayat syadh ni yang boleh dibaca ni maksudnya makna bacaan tu dia tak lari, dia hampir sama dan tidak ada yang bercanggah dengan syariat. Makna yang riwayat syadh ni. Tapi perawi dia tu, orang yang meriwayatkan tu, dia seorang saja riwayat macam tu. Tapi dia siqah lah, orang boleh percaya lah dia ni. Dia ni orang soleh, orang baik-baik. Jadi qiraat syadh macam ni dia tak boleh, kita tak boleh baca dia. Sebab dia akan menyebabkan berlaku fitnah, berlaku orang kata huru-hara. Orang akan dengar, siapa ni baca pelik cari dalam riwayat mutawatir tak ada. Jadi maksudnya dia akan menyebabkan orang berani untuk mereka-reka bacaan Quran. Dia reka lah, dia baca-baca ni, tak apa, kita tukar yang ni bagi bunyi macam ni sikit. Yang tak boleh. Waqila yajuzu kharij as-solat, dan dikatakan boleh sekiranya luar solat. Sebagian ulama lah. Waqila ni maksudnya pendapat yang tidak kuat. Wal aula, dan yang terbaik, ay yaqra'a ala tartibil mushaf. Yang terbaik itu adalah membaca dengan apa yang tertulis di dalam mushaf. Sebab mushaf zaman lah ni memang dah dicetak melalui riwayat-riwayat yang mutawatir. Wa amma qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha famuttafaqun ala man'ih. Adapun membaca sesuatu surah daripada hujung dia kepada depan dia. Contoh dia kita baca macam ni lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca macam tu terbalik. Kan, maksudnya dia baca ayat last dulu baru dia baca ayat yang pertama.
Last sekali baru Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau buat bacaan macam tu, secara ijma' ataupun secara sepakatnya ulama' daripada dulu sampailah zaman kita sekarang ni, semua ulama' kata haram. Tak boleh buat itu. Buat macam tu hukum dia haram. Dosa lah, maksudnya baca Quran dapat dosa. Li'annahu yadhhabu ba'du naw'il i'jaz. Kerana sebahagian daripada mukjizat Quran itu dari sudut tertib dia tu hilang. Maka tertib tu, susunan ayat Quran tu daripada awal sampai habis tu dia ada makna, dia bukan saja-saja Allah Taala wahyu macam tu. Dia ada makna. Wa yuzilu hikmat tertib, dan dia menghilangkan hikmah susunan ayat Quran tu macam yang kita tengok sekarang ni. Okeylah, kalau tiba-tiba dalam Fatihah tu Bismillah duk last, pelik lah, sebab Bismillah ni dia sepatutnya duk awal. Sebab kullu amri dhibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'. Kerana semua benda yang baik itu kalau tak dimulai dengan Bismillah, maka dia keberkatan dia hilang. Ni dah 6 ayat dah baca Al-Fatihah baru nak Bismillah. Kan? Pelik lah. Maksudnya Bismillah tu awal-awal sekali, barulah kita baca benda lain, yang lain. وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا. Ditanya pada Ibni Mas'ud, sekiranya seorang itu dia membaca Quran secara terbalik. Tak kira lah terbalik tu sama dari sudut perkataan dia ke, terbalik tu dari sudut ayat ke. Okay? Tapi kalau kita baca surah, contohnya kalau satu surah tu kita baca cara terbalik. Contoh dia, kita buka Quran, kita nak baca daripada awal ni, tapi kita tak mau baca Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dulu. Tak mau, kita nak baca surah Ali Imran dulu. Baca surah Ali Imran, habis surah Ali Imran baru nak baca surah Fatihah dengan Al-Baqarah. Boleh tak boleh? Yang tu boleh, yang tu tak haram. Tapi makruh lah. Makruh sebab dia melanggar susunan mushaf. Tapi kalau melanggar susunan surah tu, susunan surah tu sendiri dia langgar. Ayat ni, dalam ayat tu, ayat 1 pergi baca time ayat 6, ayat 6 pergi baca ayat 1, ayat 2. Yang ni orang panggil mangkus. Dia baca Al-Quran secara mangkus. Zaka mangkusul qalb. Jadi Ibnu Mas'ud kata orang tu kalau baca terbalik tu, maksudnya hati dia tu yang tunggang terbalik. Fikiran dia, maksudnya fikiran dia ataupun dia punya akal dia ada masalah. Dia baca tunggang terbalik. Okay. Tapi memang ada lah. Kita kata orang yang mampu untuk baca terbalik ni memang ada. Dia bukan takat baca terbalik secara mushaf. Dia baca terbalik secara hafazan. Memang ada. Saya bisa jumpa dah. Kebanyakannya pelajar tahfiz ni lah. Dia pun muda-muda lagi kan. Umur baru tingkatan 1, tingkatan 2. Tingkatan 2 ni jenis budak baik pula. Setiap hari ni duk baca Quran lah. Sampai Quran. Sembang kawan pun sembang Quran. Buat lagu semua. Jadi dia, kalau kita tanya dia suruh baca daripada bawah muka surat naik ke atas boleh? Baca Quran daripada kiri ke kanan pun boleh? Pelik baca Quran kiri ke kanan ni. Contoh dia macam Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dia boleh baca macam mana? Ahad, Allahu wa Qul. Dia boleh baca macam tu. Tapi bukan surah Qul huwallah. Dia boleh baca macam tu. Dia boleh baca itu surah Al-Baqarah. Ataupun dia boleh baca itu surah Al-Anbiya. Dia boleh baca macam tu. Baca terbalik. Sebab dia punya otak tu dia dah copy. Dia dah copy, dia nampak. Dia pejam mata, dia nampak muka surat tu. Budak kecil kan, dia tahun 2, tahun 3. Jadi dia bukan ada benda dia fikir kan. Benda tu kan. Tapi walaupun dia boleh, tapi dia haram untuk dia baca macam tu. Itu kata kemampuan, kemampuan untuk buat. Tapi jangan buat. Itu je lah. Wal ijma'u ala adami jawazi qira'ati ayatin min kulli surah.
Dan haram juga kalau kita ni gabung surah, gabung antara surah, dia baca satu ayat satu ayat. Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa nun wal qalami wama yasturun tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Kan? Tok Imam baca macam tu. Kita habis sembahyang masjid. Oi, Tok Imam baca apa kan? Dia lompat-lompat surah. Satu ayat surah lain, satu ayat surah lain, satu ayat surah lain. Jadi tu haram juga, tak boleh ya. Wa yusannul istima'u li qira'atil Quran wa tarkil laghd wal hadith bi huduril qira'ah. Kat sini mungkin wa tarkil laghwi pun boleh jadilah. Mungkin ada silap kat sini, silap cetakan ni. Wa tarkil laghwi wal hadith bi huduril Quran. Mungkin dengan waw kat situ. Okey, jadi dia kata sunat juga kita memfokuskan pendengaran kita. Wa yusannul istima'. Al-istima' ni maksudnya kita tumpu. Kita dengar, tumpu. Tinggal segala perkara lain dan tumpu. Sunat bukan wajib. Untuk kita tumpu pada bacaan Quran itu dan meninggalkan perkara-perkara lara dan bercakap-cakap. Meninggalkan perkara-perkara orang duk sembang semua ni, sembang benda biasa, semua benda yang tak ada faedah sangat kan. Dan benda-benda lara, main game ke, dia lara ni bukan maksud kata benda tu jahat. Kita nak faham ke kataan bahasa Arab ni, bila orang sebut hang ni lara betul. Lara tu bukan jahat. Lara tu maksudnya dia buat satu perkara yang kita kata tak ada manfaat untuk masa depan dia. Ataupun tak ada manfaat untuk agama dia, ataupun tak ada manfaat untuk ilmu dia. So benda yang kosong lah, benda kosong. Main game ni benda kosong lah. Dia tak bagi kita apa-apa benda yang faedah pun. Dia cuma bagi keseronokan lah. Itu kita panggil benda lara. Benda bagi kita seronok, kill the time, tapi dia tidak memberi apa-apa input kepada kita. Ataupun sembang wal hadis, sembang benda yang tidak ada signifikan sangat. Benda yang biasa, sembang benda biasa. Sembang pasal sembang pasal kereta ke, sembang pasal sukan kan. Sembang pasal sembang pasal benda-benda hobi ni lah. Sembang pasal benda hobi, sembang pasal game. Okay, jadi kalau kita tinggal benda tu kerana kita nak pergi dengar Al-Quran, maka hukum dia sunat dapat pahala. Qala ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi dalam firman Allah Ta'ala ni, apabila dibaca Quran maka dengarlah, fokuslah dan diam. Janganlah bersembang. La'allakum turhamun. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi memang macam itulah. Dia adab. Kita panggil ni adab. Bila Quran dibacakan, semua orang diam. Janganlah kita buat bising. Sebab satulah saya tengok kita ni orang Islam, masuk masjid kita main telefon. Kita buka telefon. Kadang-kadang tu tak silence. Pengalaman saya masuk gereja-gereja dekat Sepanyol, dekat Itali dan sebagainya, dekat UK, kita bawa kelak phone saja. Kita bawa kelak phone saja. Bukan kita nak buat apa, kita bawa kelak tu kita nak tangkap gambar lah. Sebab tempat yang kita tak biasa pergi, kita masuk dalam church, kita nak tengok benda tu, kita nak tangkap gambar untuk simpanan kita. Kita bawa kelak phone saja, orang semua tengok kita dah macam pelik lah. Orang dah mula nak marah lah. Lepas tu pula kalau kita duk main texting pula kan, buka WhatsApp ke apa, akan
akan ada orang datang, dia akan tegur, dia akan kata, please keep your phone. Okay. Sebab apa? Sebab menghormati tempat tu. Bukannya sebab phone tu jahat. Kita buka phone dalam church tu jahat tak. Tapi nak bagi tahu kata, beribu tahun yang dulu tak pernah pun orang buka phone dalam church. Tapi tiba-tiba zaman kita sekarang ni, kita nak buat benda baru, iaitu membuka phone dalam church. Jadi orang Islam pun macam itulah. Bila masuk masjid, kita buat macam mana yang orang Islam dulu-dulu buat. Iaitu masuk masjid memang clear. Tak ada buka phone, tak ada apa. Tak ada duk main TikTok apa, tak ada duk tengok Facebook ke apa. Masuk, buat urusan di masjid, keluar masjid baru tengok benda-benda tu. Jadi itu yang panggil adab tu. Jadi orang fokus pada ibadah lah dekat masjid ni. Wa yusannu sujudu 'inda qira'ati ayat sajdah, dan sunat juga untuk sujud pada bacaan-bacaan ayat sajdah. Ayat sajdah ni banyaklah. Kan? Ayat banyak. Ayat sajdah ni banyak. Yang ada lambang sujud tu. Surah sajdah kita baca ada. Kemudian surah apa lagi? Banyak surah Iqra' ada, surah Al-Qalam kan. Surah Al-Qalam, surah Al-Alaq, Iqra', surah Al-Hajj, surah Ibrahim. Banyaklah tempat-tempat untuk sujud ni. Wa afdalul awqatil mukhtarati lil qira'ati ma kana fi salati. Dan yang terbaik untuk kita baca Quran adalah dalam solat. Thumma al-lail, kemudian waktu malam. Waktu yang kita tak ganggu orang tak ganggu kita. Thumma nisfihil akhir. Kemudian sebahagian malam yang terakhir. Wahia mahbubatun bainal maghribi wal isya, dan juga dia ni sangat digemari untuk dibaca pada antara waktu maghrib dan isyak. Seperti kebanyakan orang Malaysia buat lah. Orang Malaysia ni dia suka duduk antara maghrib dengan isyak tu, suka duduk di masjid. Sebab waktu dia pendek, mayang-mayang maghrib. Jadi kalau nak sampai isyak tu hanya setengah jam je. Setengah jam tu dia duduk baca Quran. Wa afdalun nahari ba'da subhi, dan pada waktu siang lepas solat subuh. Wala tukrahul qira'atu fi syai'in min al-awqat, dan tidak ada waktu yang makruh untuk baca Al-Quran. Maksudnya mana-mana waktulah yang tidak mengganggu orang dan tidak mengganggu kita punya kerja yang wajib lah. Wal afdalul khatmu awal al-nahari atau awal al-layli, lima warada an Sa'd ibn Abi Waqqas قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح, وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. Okay. Apabila kita nak khatam Quran adalah yang terbaik pada awal pagi ataupun awal malam. Mana kata lepas subuh ataupun lepas maghrib. Itu adalah waktu yang terbaik untuk khatam Quran. Mengikut riwayat daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia kata, Nabi berkata, sekiranya khatam Quran kita tu kena pada waktu maghrib, lepas maghrib, awal malam lah, lepas maghrib, maka malaikat akan berselawat kepada kita sampailah waktu pagi, subuh. Sekiranya khatam kita tu kena pada awal pagi, maksudnya lepas sembahyang subuh kita khatam Quran, maka malaikat akan berselawat kepada kita sampailah kita ni sampai waktu lepas asar pula. Lama. Okay. Sebanyak lagi ni kita berhenti tanya dulu. Sunat-sunat sunat-sunat yang berkaitan dengan Al-Quran. Sampai setakat ini dulu. Yang baik itu pada Allah, yang lemah dan kurang itu pada saya sendiri.
Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita bertemu lagi pada sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.